So I bilang my father, I nak dua-dua. Tapi for now I cakap I don't want this school. I choose nak ambil my tarian. Yeah, because masa tu pun I berfikir, walaupun I masih darjah 6, tapi I berfikir I can go other school, I can go other madrasah. So on that tu I tak tahu macam mana I boleh buat decision macam itu And my father boleh bilang tau. And my mother diam macam dia dah menggeletar kan. Mak kan. My father bilang, Ustaz maaf, saya rasa buat masa ni dia pilih untuk ke seni lah, seni. Immediate lah hantar surat kena buang. Bersama saya dalam Diary Mami, dan kali ini saya ada seorang guest, Mami juga, anak-anak ni panggil Mami, yang sangat berbakat, multi-talented, selebriti, tapi juga seorang Mami yang hands-on, yang mementingkan pendidikan duniawi dan ukhrawi, very well balanced. Dan saya rasa amat berbesar hati kerana dapat menjemput beliau ke studio untuk Diary Mami, dan untuk menceritakan bagaimana beliau mengasuh dan mendidik keempat orang anaknya untuk berjaya dalam pendidikan. Bersama saya Hajah Marina Yusof. Selamat datang, masya-Allah. I know you're very busy. Kat datang sini. Kita lagi teruja pasal I know you're very busy. Tapi dengan cepat you cakap boleh Kak. Alhamdulillah. I terus nampak mesti kena datang ni, because I think it's an opportunity juga kita ni perkongsian, saya rasa selalu nak kongsi kebaikan yang ilmu. Baik ilmu sama-sama lah. Dan sebagai seorang mami juga, saya rasa kita can learn from one another. Betul. Kan lagi budak-budak ni belum habis cakap dah ni, masih betul, dalam sangat, progress. Sangat betul. Pertama kali nak ucapkan tahniah kepada Dayan yang telah berjaya melalui O-level. One and only son. Betul, ya ampun. Macam mana mendidik atau mengasuh anak lelaki dan anak perempuan? Ada beza? Anak perempuan je dah lain kan. Dia lagi anak lelaki totally lain lah. Dia punya nak cakap lain tu, dia lebih lain sebab dia pun ada style sendirilah. Dan dia pun ada mild ADHD kan. So dia pun ada special dia sendirilah, keperluan dia sendiri. I see. Tapi kadang-kadang kita dengar, I tak ada anak lelaki lah yang ada Shiro je. Kan? Jadi I cannot compare, but between my 3 daughters pun memang berbeza. Betul. Adakah betul ada juga saya dengar daripada mami-mami yang lain yang lelaki more playful and perempuan easier to focus? Kalau tu betul sangat lah betul untuk Dayan. Sangat betul. Dia punya playful tu sampai tahap dia boleh fokus dekat dia punya belajar tu in anything 10-15 minit je. Maximum. After that dia akan daripada kecil, kalau saya dengan dia kan buat macam dia sekolah dekat madrasah dulu, banyak hafalan kan, macam 10 minit je. Lepas tu dia dah start tunggang terbalik, masuk bawah meja, keluar. Tapi fokus dia 10 minit tu berbaloi lah. Kalau dia nak buat macam satu surah tu habis lah. Boleh jadi kita kena faham dia punya style lah. Approach approach. Jadi different anak, different style. Betul sangat. Okay, Marina sendiri daripada pendidikan madrasah. Betul. You were from the madrasah punya background. Dan juga anak Marina empat yang madrasah school. dua saja. Dua kan, the first two kan. So Noshin dan juga Dayan. Boleh saya tahu tak, adakah itu satu yang dirancang atau memang kerana Marina from madrasah background? Okay, sebenarnya perancangan ni sama-sama. Saya dan Idel masa kalau setiap anak tu nak pergi sekolah mana, kita discuss lah, biasalah kan ibu bapa. Tapi saya ambil pendekatan kepada perbincangan tu ialah saya nak half, macam ada yang madrasah, ada yang campur lah, dan Idel juga setuju. Jadi kebetulan the first two tu yang kita cuba untuk masuk ke madrasah, dan betul-betul dapatlah ke madrasah. Masya Allah. Jadi apakah visi sebenarnya untuk anda berdua memilih pendekatan tersebut? Apa sebenarnya visinya? Okay, visi dia ialah saya tengok diri saya sendiri. Tak adalah. Sebenarnya macam ni. Sebab kita pun dulu tak
tidak, kata orang macam-macam mengalami cabaran along the way. Betul. Walaupun kita cakap budak madrasah ni sebenarnya sekolah madrasah ke, sekolah sekular ke, kita tak boleh lihat dia punya result tu daripada dia pergi sekolah mana sebenarnya. Yeah. So after I'm looking at myself, sebenarnya along the way, saya pun banyak tersesat ke sana kemari kan. But at the end of the day, saya dapat patah balik tu, saya rasa kerana foundation. Kerana asas yang sangat kuat. Kukuh. Sebab masa saya sekolah di madrasah tu, kita walaupun main-main tapi sebenarnya masuk tau dalam otak kita ni apa yang kita pelajari. Dan juga lagi satu ialah ibu bapa. Mak bapak saya memang sangat praktikkan, sangat serious about agama dan sebagainya. Jadi saya lihat dalam contoh dia juga daripada ibu bapa saya sendiri. Jadi saya discuss lah dengan Ida. Saya cakap why not lah kita try. Jadi diorang dapat both. Dan saya percaya dulu madrasah saya pun zaman dia lain. Madrasah sekarang Masya Allah academically kita dah tak boleh sangkal lagi dia punya ini dah jauh berbeza. Along par sama saja dengan at par dengan malah saya rasa lebih mencabar sebenarnya. Itu yang menjadi juga kerisauan kita tentang sekarang punya boleh ke diorang nanti pun nak boleh discuss banyak kan subjeknya. Jadi macam mana Notion berjaya melalui IB lagi dan mereka sekarang sedang belajar dalam Universiti SMU. Jadi macam mana Notion melalui pendidikan madrasah sehingga ditawarkan IB, and that is consider only certain students yang boleh tahap sampai ke tahap itu. Okey, dia daripada kirakan dia dari kecil tu memang semua sekolah madrasah lah. Dari kira dia punya alive di masjid, kemudian dia irsyad, masuk ke Aljunied. Di Aljunied tu masa dia secondary tu sekolah dah berikan certain students yang berpeluang untuk melanjutkan ke IB. Masa dia menengah 2. So only I think berapa persen ajalah dalam 20 student out of ratusan. Dah beritahu awal kerana result dia dan sebagainya. So masa dapat tu I masih tak faham lah kan. Macam IB ni apa I pun ni tak tahu sebenarnya IB kan. IB, So bila Notion terangkan gini ada untuk parents pergi, ada special session for parents dan sebagainya dia terangkan. So kita go into the meeting dan sebagainya, go along, dan kita pun tanya Notion sebab ada kawan-kawan dia yang tak nak, yang pilih tak nak IB. Siang-siang ada reject. Parents yang cakap tak nak anak dia ke IB, terus ke diorang panggil Azhar 2.0 lah. Maknanya terus ke Universiti Azhar punya ukhrawi side lah. So I tanya Notion, you macam mana? Kalau maknanya kalau you ambil IB ni is different side kan. Kalau ni maknanya you totally akan pergi ke ukhrawi side lah, universiti. Tapi dia cakap Notion memang nak ada choice lah. I don't want just myself to masuk ke Universiti Azhar. I also want to try. So I want to have secular options. So bila diorang terangkan, guru-guru di sana, guru IB yang terangkan, tapi IB ni a bit tough, dia kata. Sebab kalau you choose IB, kalau IB di luar sana is just IB, that's it. So diorang tetap kena buat ukhrawi punya exam, which is back to back. So is if the student willing to go through this stressful very heavy period. So I tanyalah Notion, kata okay lah, just go with the flow. Sebab mana Notion memang bijak Alhamdulillah dan boleh belajar. Jadi macam mana you groom your anak ni? Nak Aduh, tahu juga Masya Allah. rahsia. Because kita dah tak payah dengar lagi budak madrasah tak boleh pergi universiti dan sebagainya. So it's a very good inspiration untuk ibu bapa ada di luar sana mungkin nak masuk ke pendekatan madrasah dan mencapai kejayaan kebenaran Gading juga. Betul. Sebab saya tengok Notion pun sebenarnya saya macam quite surprised lah. Sebab apa yang dia lalui tu bukan IB je, dia kena buat sanad Quran dia, khatam sanad lagi. Lepas tu dia kena buat dia punya ukhrawi exam. Orang lain yang lain ada 1 year plus untuk buat yang Azhar 2.0 kan. Dia buat dalam masa bukan dia lah, all the IB yang selected. About few months saja. And they can achieve the results malahan lebih baik daripada student yang ada tempoh setahun. So dalam pemikiran kita tu sebenarnya it's not the time actually. It's actually the spirit, the semangat dan juga disiplin. Apa yang dia nak sebenarnya. Bila kita nak sesuatu kan, kita macam diri boleh, kita lah kan. No matter what, kita boleh work on the stressful period sebenarnya. So sama juga macam anak-anak saya, I think dorongannya ialah
of course dari ibu bapa lah. I always believe Betul. that tarbiyah tu bermula dari rumah lah. It's not Betul. from daripada guru-guru, daripada asatiza. You sekolah madrasah maknanya you punya ukhrawi, you solat maknanya tak tinggal tip-top. Tidak. Itu saya lihat sendiri daripada pendekatan anak-anak saya. Macam my children ada yang sekolah sekular ke apa juga, kan. It's actually back to the, saya rasa is kita lah. Jadi Pengasuhan di rumah. Pengasuhan di rumah. So I bilang kita, I dengan Ida selalu discuss lah. Selalu macam kita tak boleh macam give stressful lifestyle environment untuk diorang. So what kita tekankan macam selalu kita discuss lah. What we want is actually kita give a stressful on the ukhrawi actually but the academic kita lower down sikit. That's very smart actually. Smart move. It's quite, it works It works lah, Masya Allah. Pasal diorang start ni macam I buat diorang mengaji dari 2 tahun diorang dah start. Dari rumah kan. Semua belajar kat rumah. And then kalau macam extra diorang dapat dekat luar. Tapi macam Aira dengan Alia, everything is from home lah. Dan dia buat alive di masjid. So Alhamdulillah. So benda-benda macam tu lah yang kita rasa macam kalau rutin, saya rasa saya percaya pada rutin disiplin. Juga macam kalau Kak Lina tanya how dorongan tu, saya rasa rutin disiplin macam okay, kalau lepas malam tu buat apa, lepas maghrib kita mesti jemaah together. Then ada session, sebab session maghrib tu isyak tu is a precious short session but precious, untuk the time kita frame. ibu bapa dengan diorang. That's kita buat briefing. Lepas jemaah tu kita duduk, kita briefing, berbual lah pasal sekolah. Dan lepas isyak ini baru kita makan. Lepas makan tu baru diorang sambung diorang punya belajar. So kalau kita cakap penekanan tu tadi, macam mostly saya lebih suka tanya macam belajar memang diorang akan belajar tau. So saya lebih suka tanya macam dah solat. Macam kalau diorang tengah belajar pun saya tanya macam you dah isyak ke belum? Make sure you isyak, then you sambung. So benda-benda macam gitulah saya rasa yang mungkin juga turut membantu dalam perjalanan pembelajaran diorang lah. It's not really about ibu bapa kita jugalah. Saya rasa proses tu sendiri. Dan diorang pun mungkin melihat lah macam among them kan, diorang tengok lah each other. So inspire each other. And I'm sure Marina sendiri masih belajar. Masih menuntut ilmu. Jadi mungkin itu juga membakar semangat anak-anak. Sangat. Betul. Saya rasa saya suka jadikan dia macam challenge tau. Macam kita tak suka, kita jangan bandingkan anak kita dengan orang lain kan. Ataupun dengan even adik-beradik, kita tak boleh bandingkan. Tapi selalu macam saya tengah belajar tu, saya selalu cakap, pasal sekarang lagi notion tengah along the way pula sama kan. Sama. Jadi daripada dulu pun 4 years, 6 years back pun saya suka macam, I have this thing tu, ini tahu macam mana ni nak ni. Okay, nanti kita macam exchange lah. Let's say macam saya pun ambil bahagian ukhrawi, so saya pun kena hafal Quran, diorang pun kena hafal. Jadi kita macam selalu challenge. Macam mana you buat boleh ni? Macam cepat dapat nanti. Jadi kita buat tasmik. Tasmik tu macam I pegang Quran, dia baca, dia pegang Quran, dia baca. So kita buat semak sama-sama lah tasmik. So benda-benda gitu macam juga pembakar semangat lah. Macam kalau mami can do like macam kerja lah pergi buat ni kan ni. So I think they also nanti lepas tu bila nampak result I suka complain. Lepas tu dapat result, Alhamdulillah bagus lah. Alhamdulillah mesti bagus lah mami. Lepas tu nanti diorang start, I don't want to hear you mami lah, you macam mana complain pun dapat gitulah. So jadi macam benda-benda gitu juga menjadi mereka juga mungkin dalam masa yang sama bersemangat lah. Jadi sekarang Marina tengah menuntut degree kan? Degree in Usuluddin, Comparative Religion. This is your final year. Jadi macam mana you buat you cope dengan mommy duties, you also running Sri Warisan and you are studying. Sangat mencabar. Sangat mencabar at time masa tadi kita dah sembang sebelum start ni. Along the way kita when kita I dah ambil daripada diploma. So when I decide to do degree ni, kita kena cekal lah. I tell you macam another level level. Sebab I pay on my own kan. The whole thing tu 4 tahun tu bukannya sikit satu hal. So bila nak macam along the way rasa macam dah tak boleh make it kan, fikir balik. Ya Allah, dah buang duit dah dekat situ, tenaga. Better make it. Kita sama-sama dalam tu pun gitu. Dan lagi satu, my professor semua yang mengajar ni, diorang selalu tekankan satu benda ni. You datang belajar, ambil degree, macam nak rap buat assignment ni, apa tujuan you? Dia tanya kita balik tau.
You nak, kerana you nak compare, you dah esok-esok you are, wah, I have degree, I can be ustazah lah, konon ke apa kan. Kenapa? Dia tanya kita balik tau. Dia cakap, for me, I just want to share my knowledge. I nak jadi ustazah kepada anak-anak I cakap gitu. So, masing-masing ada ini. I must have cert, kata diorang lah. So, actually, you tengok balik, you nak datang belajar ni, you kena ingat, what is your niat? Selalu, betul berbalik pada niat. Niat. Pertama belajar ni kerana dia lah kan. So, when you nanti every time, akan dipermudahkan satu, dia cakap, and you boleh claim besok-besok dekat akhirat. Masya Allah, nak juga. Kenapa Ustaz? Yelah, you niatkan, dia dah jadi ibadah. So bila you buat benda-benda dakwah, kan? Bila kita tak niatkan, rugilah awak tak boleh claim dekat akhirat. Betul juga. So bila kita fikir macam tu, not only belajar tu, bila apa-apalah kita masak, buat kat rumah ke apa, penat apa kan? Yang bermanfaat untuk keluarga. I always ingat ni, ya Allah, this is not for ini, is for him, and the rest is to make my family happy lah, my husband happy with the makanan or whatever. So you rasa tak penat tau. Betul-betul. Walaupun penat sebenarnya dia cakap lah, very stressful you penat kenapa? Kita penat sebab kita buat untuk orang. Yang kita kasih. You akan penat when you, because you please people. Orang takkan puas dengan kita kan. So bila you buat untuk dia tak minta apa-apa pun. It's just insyaAllah, turutkan je. Masya Allah, I learn so much about that concept. That is such a good sharing. Okay, cakap pasal tadi ibadah. Macam mana you instill in your children ni, macam mencintai ataupun melaksanakan ibadah, tanggungjawab sebagai orang Islam. So basically every time kalau macam I pergi belajar kan, I suka after balik tu selalu suka macam dulu Ada drive kan, sekarang dah tak ada kereta lah. So nanti balik tu kalau dia ambil dengan ini, saya suka macam share apa yang I dapat tahu. I even suka share dekat social media juga kan, macam what I summarize macam something I rasa macam rugilah benda ni kalau tak share. So at the same time I akan share dengan my children. Definitely I akan dengan Ida dengan ni, diorang tak nak dengar ke kalau dalam kereta tu dalam perjalanan diorang terpaksa dengar. Tapi diorang interested macam correct. Dia listening, dia suka. Saya apa hari ni belajar macam benda-benda gitu. So anak-anak I pun sama. I suka share like that. So sampai kadang-kadang macam diorang belajar stress ke apa kan. Macam diorang kata, Mami, pernah satu kali Dayan kata, I don't think so I can go madrasah Arabic anymore. Dia cakap, dia pernah cakap macam, dah tak boleh lah Mami, it's too much for me lah macam ni. So I macam heran lah kenapa kan, macam okay, you need tuition. Satunya diorang memang tak nak budak-budak ni macam mana pun tak nak tuition. Because take time. Diorang akan cakap, I don't want tuition because I balik dah dia sekolah balik dah petang, I don't have time. So I faham. So what can I do? Benda-benda macam gitu kan. So ini dah masuk benda lain pula. Okay, so which is also important about tuition. So okay, tak nak tuition tak apa, kita ikutkan, nanti paksa pun diorang tak ini. So what do, dia akan carilah solution sendiri macam what kind of belajar. So bila I ingatkan balik lah pada dia, I cakap, Dayan, okay, you belajar ni pasal apa? You kan ingat, you belajar pasal kerana you kena your teacher have apa ni macam press you pressure ke apa. You ke? Cakap, Mami dan Papa tak press you. I don't even ini kan. Cakap tak tahu lah, macam kadang kan kawan-kawan so balik pada niat kan. Mami cakap, what is your niat? Back to Syah lah, you can do it. I know you can do it. Benda-benda macam gitu. Kasih perangsang balik. So ingatkan balik apa yang benda-benda yang kita cakap yang tentang belajar tu satu ibadah, benda-benda macam tu. You buat benda ni insya-Allah jadi senang. Is no perkataan give up tu tak ada dalam seorang even for a Muslim, there's no give up. Tak ada. You have to you buat, you usaha, you doa, confirm akan okay, benda tu akan jadi insya-Allah. So benda-benda gitulah yang kita instill. Memang anak kita kadang-kadang stress. Kita kalau nak managekan dia punya stress pun how kan? Correct. I masih ingat anak I stress Noshin masa dia daripada P6 habis PSLE, the first day dia dekat Madrasah Aljunied. Dia balik sekolah, dia buka pintu masa tu tengah baru habis mayang tak silap. Terus dia masuk, dia nangis lah. Dia buka pintu je, dia nangis, terus dia hug me tau. Set one first day, Aisyah kenapa ni? Kena bully ke apa kan tak? Cakap, Mami, do you know that I have to hafal Al-Baqarah?
Wow, I on the first macam- day already dah cakap. I pun macam nak nangis Dengar Pasal berat tu. Al-Baqarah, okay? Bang. It's like the longest surah. Oh. Set 1, I cakap macam, so I pun kena Yelah, ikut tukar maintain balik juga, lah. tukar balik Padahal lah. memang macam, Memang susah. kenapa okay, cerita. So dia dah cerita lah ni. Memang dulu kan surah pendek-pendek. I cakap, yalah. Noshika ni kan dah secondary. This is what you choose. You tahu Madrasah Aljunied memang Focus itu on, fokus dia. Saya nak cakap, Baqarah takkanlah you kena hafal. Dia bilang lah step-step, step. This Sam kena berapa ayat juz, berapa ini kan, berapa ayat. So cakap okay lah Nushin, you can do it lah. Benda sama lah macam dulu you kena hafal 20 ayat. So kalau ni berapa ratus ayat pun you bagilah 20 you insyaAllah you can. So benda-benda macam itu. So bila diorang stress tu, kita tak boleh stres dengan diorang lah. Kita kena cari macam mana benda nak kasi back the confidence ke apa. So benda-benda macam itu lah. So benda tu I takkan lupa lah. Yang Noshin balik tu nangis, I sampai hari ni, sampai dekat universiti I akan cakap dengan dia. Yes. You stress macam mana pun, you ingat tak dulu macam mana you stress? Actually, to be honest, even for my Masya daughters, Allah. memang daughters aku nangis. Kalau Yes, stress, kan? yang Lelaki tak itulah Confirm tak? Suji cakap, apa aku nak buat? Aku tak faham kenapa Betul. perempuan nangis. Nangis tu, bila kita nangis tu macam Correct. kita dah tak ada boleh buat apa-apa lagi. Dah So buntu nangis je lah. Nangis, betul. Nangis saja. So like, what happened? Macam you know? release lah. Release. Betul. Yeah. So, cakap pasal ni, even for me, macam orang tak tahu saya as a mummy macam mana. Betul. So, kita kalau kat TV ke, Lain our dah. personal senyum Alamak. macam kan. So, orang Dia cakap, buka ayat lah. I cakap, dia kata, tak pernah marah dengan anak kan? You suara lembut. I say, no. I'm very fierce. Betul. How about you? What kind of mummy are you? Yes. I rasa I pun fierce tau. Wow. Actually, Suara lantang kan kau mah. macam kelakar. Tapi betul. We I have think to be, I ada right? fierce. Somebody has to be, fierce. Fierce dan ada dia punya soft. Actually, my husband pun sama. Kalau tengok dia, actually dia boleh sesoft mungkin dan dia boleh the fierce mungkin. Okay. So, itu You all take turns or take together? turns lah. Okay. Kena take turns lah Take turns kan. is better. Sebab kalau macam gitu maknanya bila I marah, selalu I marah dia diam lah. tak shampoo lah. tak masuk campur pun. Tapi kalau bila dia marah, then I kena be the soft one lah. Okay. Tapi kalau bila tak I marah tu, dia biarkan lah. Yalah. So you would say you're a fierce, firm mother lah. Firm, ya. Firm, we have to be very firm, ya. Alhamdulillah. Yalah, Firm kita in kalau nak everything disiplin anak juga. perlu kan? Betul. Betul. Sebelum jadi melarat daripada Especially firm bila I dapat complain. Macam kau. betul, bila dapat call, Dayan paling banyak I dapat Anak call lelaki. anak lelaki about more than Apa 10. komplain-komplainnya Masya misalnya? Bukan Allah, nak lahir banyak. tapi nak share. banyak. Okay, dia memang playful, ada ADHD kan. So dia orang yang macam tak boleh fokus kat kelas. Okay. Dia juga masa primary school dah gaduh dengan ni, tendang orang, pukul sampai budak tu berdarah, lebam. Kena panggil lah. I kena panggil pergi sekolah. Dekat van pun bergaduh. Macam gitu kan. So every time dapat gitu, I macam dapat sampai I bila dapat call daripada ni, Sekolah I jadi macam trauma tau. You Macam, trauma tengok ya nombor Allah, ni. apa lagi ni? Apa lagi Dayan buat ni? So benda macam tu. So bila ni I kena firm lah. Bila balik tu, okay, and benda lagi satu, I dengan Ida selalu Ida akan marah ataupun I kan, bukan marah lah, akan cakap lah. Tegur, So nanti kita akan tengok lah, okay, this benda siapa boleh cakap dengan Dayan. Betul. So Siapa yang sesuai. siapa yang sesuai. So selalu Ida cakap, okay, I cakap dulu pasal I will do the softness Soft part dulu. first, Walaupun tengah marah, nanti kita akan ingatkan masing-masing dia. Nanti bila Dayan datang, bila Dayan datang, you kasih I cakap dulu pasal kita jangan marah dia dulu. So kita tanya what actually happen lah. Pasal kita dengar from this side je kan. So benda macam itulah. So kita akan bagi-bagi. So bila Dayan orangnya dia macam mana bila anak remaja ni kita cakap kadang-kadang dia macam tak nak dengar kan, macam duan. So Dayan orang yang dari kecil kita kena look at his eyes tau. Kena pegang tangan dia sampai sekarang. Pegang tangan dia, cakap, Dayan, what happened actually? You hold macam pegang mami lah. Kenapa? What actually happened? Jadi hati dia terus macam, oh, my mother bukan nak marah. Nak marah, nak trying to help.
Pasal dia dah tahu tau kena Cerita, complain. So dia balik tu muka dia dah macam dah expecting what I should tell my money. So bila kita gitu dia akan mami actually gini cerita dia. So kita pun jadi faham lah. So kita mesti listen juga. dan lepas tu baru kita macam yang sebenarnya you tak boleh Dia lah buat macam ni. gitu berkeras. I tahu you macam rupanya benda yang dia buat tu artwork dia untuk present to teacher. So budak ni terlanggar je. Macam tak sengaja lah. Pecah. So dia terus pop lah. Tumbuhan macam dah. So I dah faham benda-benda. So I cakap dan tak boleh macam gitu pun dia kena control. Benda-benda gitulah. So kita husband and wife pun dengan Ada pun take turn lah. So baru Ada cakap benda-benda gitulah. Rasanya anak remaja cabaran kita sebagai ibu bapa yang mereka dapat dengar. Betul. Ataupun beri kita masa peluang untuk dengar dan lain remaja. Lain remaja. Bila kecil lain ya Allah. Kecil senang jugalah sangat, dia dengar. Dia dengar. Jadi sama dengan pelajaran. Betul. Do you actually dictate to them macam mana mami nak you all belajar ni je gini-gini. Lagi sekarang first tu dah meningkat dewasa. Betul. Macam mana? I rasa kalau bab pelajaran I lebih banyak dengan diorang masa time kecil lah. So masa primary school tu I selalu dengan diorang. Either hands pun on selalu. Kalau bahagian Ukrawi I dengan diorang belajar tauhid, fiqh apa semua yang sekolah punya pelajaran. Dan kalau akademik, math, science semua Adel yang akan ini. So basically bila diorang kecil tu I lebih fokus pada diorang. Bila secondary tu bila I tengok diorang dah pandai macam kan bila secondary dah pandai bagi masa sendiri. Motivated also yes. on Dan diorang pun dah tahu rutin macam tadi kita cakap yang telah disiplin. diterap pada mula. Betul. So diorang dah pandai bagi masa lah maknanya. Jadi secondary tu I tak bukan kata tak kisah tapi less worry. Dan unless kalau ada macam bila dapat macam report book something subject macam katakanlah maths the fail that kind of thing baru kita macam kenapa ni Dayan, what's the problem ataupun Notion what's the problem. Notion also weak in maths. Notion kenapa Notion maths suddenly masa primary you bagus why secondary gini. So dia bilang lah gini. So time tu baru kita cari rescue lah. Rescue betul. So tapi I lebih kita mesti ambil tahu betul tentang dan bila pelajaran I rasa ni penting jugalah. I rasa penting bagi ibu bapa. Okay, bila kita tahu macam subjek dia very weak, dia fail kan. So contohnya kita mak bapak ni kita kadang-kadang macam tak masuk akal lah I rasa. Betul tak masuk akal tau. Macam obses nak anak kita nak markah macam Yumas ni kan. I rasa itu benda yang kita parents kena look back. Which is impossible for them daripada fail you nak straight away dapat kan. So what I do is macam benda-benda nanti kalau let's say dia fail tapi dia dah pass tapi katalah just pass puji tau. Kena puji sikit. Dan kena celebrate them. Macam kita raikan macam like Daya ataupun Notion not bad actually you can tau. Macam benda-benda ni baru sikit dia dah dapat ni. Pergi makan macam correct. Raikan Celebrate lah macam small things that we celebrate. Which I love what I see your family. The bonding is fantastic. Betul. Really also you I always see kita jumpa. Let's inspire each other. Don't you agree yang bonding ni mesti ada. Betul. Jadi insyaAllah anak pun kalau ada kawan boleh dengar juga. Tapi mak apa-apa balik pada asuhan kita. Betul sangat. What you say bonding tu important sebab bila bonding tu diorang cakap dengan kita cakap dengan diorang. So itu yang kita nak sampai sekarang. Sampai bila-bila kita kan masih nak cerita dengan kita. Nak buka cerita dulu. Jangan sampai macam diorang dah tak nak cerita tu yang kita akan set. Which is happening. Banyak remaja sekarang dah tak nak cerita, tak nak berbual. Tak nak keluar tak nak parents. keluar Sekali pun. nak kita angkut betul. So itulah yang I rasa bersyukur. Little things yang sekarang I bersyukur benda-benda macam itu. Diorang masih nak berbual dengan kita. Masih nak dengar kita. Masih nak bercerita. Kadang-kadang memang I asyik cakap Dayan je. Dayan yang orang suka berbual. Kadang-kadang kat dapur mami cerita. And dia suka cerita pasal the whole world yang terjadi ni. Pasal apalah. Dia report lah. Report. Nak berbual tau. Kadang-kadang macam bingit jugalah. Penat lah nak dengar. Lepas tu kadang teringat balik macam nanti I cari dia balik. Dayan. Tadi you cakap ni gini. Dayan apa you cakap? I tarik dia tadi, balik masa. Lah tadi tak dengar. Apa you nak cakap bila I dah. Kadang macam ya Allah tadi aku tak layan dia. So benda-benda macam gitu macam. Bila ada 4 orang nak dengar. I rasa bersyukur balik macam anak lelaki tau masih nak cakap dengan mak dia. Alhamdulillah. Happy lah. Actually you kerja ada business you sibuk tapi I nak tahu you tak pernah ada pembantu how you manage
Pembantu actually ada tapi Aha. bukan untuk I. Oh, I ambil really? untuk my mother. Oh, your mother. Jaga your mother. I think dah 6 years. Oh, Sebab masa anak I kecil-kecil, masa I kerja kan, I letak kat dekat sana, rumah your my mother. parents kan. My mother lah, sorry. My mother. So, jadi my mother perlukan lah. I rasa I dengan Ada tak perlukan lah. Sebab kita pernah, masa first ambil tu sebenarnya try. Pernah try lah. Pernah try. Letak dekat How long rumah. it last? Ya Allah. 1 hari je. Really? Pertamanya memang Ada bilang I dia macam tak selesa. Tak selesa, ada orang luar. Ada orang. So I pun rasa tak selesa sebab bila dia ada tu, I tak sadar I yang buat benda tau. Macam pasal kita dah biasa kan. Dah 2-3 hari tu I masih buat tu. I cakap dia, I don't think so we need it lah. Betul lah. Okay. I think we can handle lah. So itu yang kita cakap, kita letak dekat my mother. So my mother pun happy lah. Yalah, dia perlu tolong. Jadi I nak tahu what is your secret to balance all your work, business, anak-anak, because you are very hands-on mom, I can see, tanpa pembantu. Tanpa pembantu. Cuba kasih some tips lah. Saya rasa sangat membantu ialah apa nak cakap hands on. Besides that you're a superwoman, any other practical tips for us? I think yalah, apa yang berbalik pada yang I cakap tadi jugalah mungkin. Apa yang kita first day when kita nak keluar tu selalu cakap, what I do ni, let's do it as satu ibadah lah. So I tak penat, so I can do many things. Ikhlas. So Alhamdulillah, I don't, Masya Allah lah, along the way tak rasa macam beban lah. I never rasa beban. Penat mungkin ada lah, macam you cakap. Siapa tak penat kan? Tapi dia bukan penat macam please I don't, tak pernah. Tak pernah ada dalam hati tu macam tak nak buat benda tu. Macam kalau buat production ke apa, balik ke kan. Kita kan biasa buat production fikir nak tidur pun kita masih fikir what to do kan. Then kena buat kerja rumah. Then bila anak-anak dah tidur baru I buat kerja rumah macam bersih. Tapi rasanya macam tak pernah. Marina pun masak tau. I nampak. I masak, yes. You masak sendiri Yes. Wow. And macam Alhamdulillah cakap pasal kita pun kerja sendiri. Jadi flexible time dia lebih. Jadi macam kita ada time untuk ni. Then boleh rush pergi balik then go. So itu juga bersyukur jugalah ada that kind of opportunity. So rasa itu semua membantulah dalam masa yang sama. Tapi at the end of the day I rasa itulah benda tu, masa tu I always believe that masa tu sebenarnya kita yang control. Sebab selalu orang cakap tak ada masa kan. Sebenarnya kita yang control. Kita make time priority lah. Priority and the quality time tu yang kita nak dapatkan. Sikit sini Notion ada ni, Daya ada ni, sikit-sikit pergi sekejap pun tak apa. It's just especially bila dia orang masih muda, perlukan kita masih awal-awal primary school our presence is important kan. Very macam important. meet the parents, betul, sports day lah, apalah semua. Bila dah dewasa macam rasa kurang pula aktiviti ni, kita dah rindu. Betul. Mami ambil boleh tak? Padahal tak perlu. No, I'm going home with my friends. Kan. So I think rasa betul benda-benda yang masa kita dulu hadirkan untuk mereka, diorang ingat. Sampai sekarang cerita pun diorang akan ingat. So diorang tahu yang how kita ni kejar-kejarkan diorang, pentingkan diorang. Until today. So Marina, untuk soalan dari saya, apakah tak pesanan awak sebagai mami kepada mami-mami yang lain yang mungkin anak masih kecil, nak membina keluarga, ada yang nak masukkan anak ke madrasah mungkin kurang pasti. Silakan. I rasa untuk mami-mami saya sebenarnya nak kasih tip tu macam segan lah kan. Kita pun masih belajar. Until up to date, I rasa I masih belajar daripada anak-anak I sendiri. Pada anak-anak I kecil sampai besar, I masih belajar tengok diorang. Sampai sekarang pun masih belajar tengok how itulah proses pembelajaran as a mother, never ending. So kita sebagai mother ni, I rasa kita tak boleh terlalu macam I cakap tadi lah, terlalu ada high expectation dan obsessed dengan akademik. I always say that kita parents terlalu obsessed dengan akademik. Di Singapura memang dah obsessed akademik. Terlalu berlumba-lumba. Tak balance. And terlalu suka macam compare. And I tak menidakkan is because of the media social dan sebagainya. Yes, especially. I rasa benda tu sangat stressful. So jangan terlalu obsessed about that. Dan jangan terlalu macam think what people say. Macam bimbang apa orang fikir. Fikir ni balik. What people say nanti kalau anak I fail. What people say kalau anak I tak boleh pergi ukur rawi tapi pergi what people I never I dah tak nak ambil tahu pun.
apa yang I rasa I nak ambil tahu is what kemampuan anak kita. I tak nak dia jadi depressed, mental health, tak healthy, tak happy. Walaupun I want pandai. them to be happy. At the same time, kita pun agree kan, macam dia nak ambil course apa, kita pun suka dia setuju, dia kan. So negotiate here and there. Jangan terlalu macam, oh we parents you kena ikut I. Tidak. Betul. Dah tak boleh lah. Tak boleh. That That mindset dah tak boleh. And you mesti dengar I. Tak. Sekarang kita kena dengar diorang. Betul. We kena dengar diorang punya cakap aspiration, apa. diorang punya interest. Kenapa ni? Diorang siap kasih ni lah. Macam 10 points. Kenapa I kena pergi? You kena dengar. Why? So kena dengar. Pandai diorang ni. Dah cari diorang sendiri. Pandai. Diorang tahu what they want. Tak there. macam kita dulu kita buntu pasal kita tak ada kena Google, ikut. tak naik, tak ada social media. Betul. So apa orang suruh kita buat correct Kak. Seriously. And pada diorang macam bila kita dengar, diorang puas hati tau. So baru kita bilang kita punya point of view. Dan lepas tu sebab I rasa kita ibu bapa ni, satunya kita kena dengar, dan lepas tu kita kena restu diorang. Okay, restu tu maknanya kalau diorang nak buat benda tu, kita tak suka. Tapi kita kena restu. Still restu, ya. Sebab saya rasa macam redha ibu bapa tu redha Allah. Jadi dia khususnya sebagai orang baru berkat. Ibu kan. Kita doakan berkat, baru berkat. Kalau menjadi. tak, dia tak jadi. Betul. So along the day, you kasih lepaskan, you kasih diorang usaha, you sebagai ibu bapa ni doakan je lah. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik, insyaAllah. Yang baik tu provide the insyaAllah. support lah. They need moral support. I selalu cakap macam doa tu berikan yang terbaik. Pasal I tak nak macam, ya Allah, kasih anak aku apa yang sekolah yang dia minta. Dia nak ni. Dia nak A kau berapa. kasih ni. Aku nak suruh. Tak, I always kasih, ya Allah, apapun. Kasih yang terbaik. Diorang dah buat the best. Kita dah try the best. Kau kasihlah the best of. Kita redha aku redha keputusan. So I think itulah untuk mami-mami, untuk I juga, untuk semua. I rasa itulah, jangan terlalu obsess and terlalu over expectation lah. From your background lah. Dulu kita tak banyak pilihan dan kita ikut apa mak bapak kita suruh, dan kita juga adopt some of their parenting style. Bagi diri Marina pula, adakah apakah your own mommy ada memberi kesan kepada your parenting skills now? Sangat. I rasa sangat memberi kesan. Apa yang I lalui sekarang, apa yang I go through sekarang, is actually also based on apa yang my parents buat untuk I. Sebab macam apa yang I cerita, I daripada sekolah madrasah kan. So tapi sekolah madrasah tu I yang nak. Memang I yang nak masuk. I cakap dari kecil I nak sekolah orang kain colour pink. Pasal hari-hari I nampak satu kakak ni pakai colour pink, Madrasah Ma'arif. So sampai pergi ke tadika, my mother dah masukkan tadika register, I don't want to go. I said I tak nak pergi tadika, I nak terus pergi madrasah. And my parents, sebab apa I cakap, I salute them. Diorang bawa lah I pergi Madrasah Al-Ma'arif. Masa tu I umur 5 tahun lebih tau. I not even masuk tadika. So diorang bawa saya pergi sana, cakap anak saya ni nak sangat. Tapi kita kena pergi tadika darjah 1 7 tahun kan. Maksudnya 6 tahun lebih lah, 6 tahun masuk. Tapi dia setahun awal lah. Macam dulu kita tak ada nursery apa semua kan. So dia setahun awal macam mana nak masuk, dia boleh baca ke gini-gini. Sekali tu my mother cakap dia boleh baca. Pasal I selalu dengan my brother pun sekolah agama. So dia cakap dia boleh baca. Dia baca apa, sebab my father also teach me. So test lah, I boleh baca, I boleh baca ini semua. So diorang ambil I, tapi dia kata saya minta maaf kalau certain macam level, kalau dia kena retain, lah. Sebab dia pun umur muda setahun. Tapi kalau dia tak, dia boleh, dia akan terus. So alhamdulillah diorang terima I. Dan I start early. So I P6 umur I 11 tahun kan. So everything is one year. Dan apa I nak cakap kat sini ialah mak bapak I orang yang ikut anak dia tahu, walaupun pada zaman itu. Dan I masih ingat I nak menari, I nak sekolah Arab. So it's two contrast. So I ni orang yang macam nak tahu. So nak masuk tarian, okay. So my father and my mother ni bawa pergi Sriwana. Tak ada budak kecil juga.
Masa tu belum ada bengkel You're the first kanak-kanak. lah. I'm the first one datang. Hai. Jumpa arwah Nong Cik Gani, I masih ingat. Dia nak masuk menari. Dia suka tengok rancangan raya menari kat TV. Dia nak masuk. Oh, kita tak ada budak-budak. Cik Som pun ada. Masya Allah. Kita tak ada budak-budak. Semua orang tua. Kalau kakak dia nak masuk boleh. My kakak pun ikut kan. Saya tak boleh. Tapi dia nak sangat lah. Letaklah dia kat mana-mana. Kalau ni. So, Cik Som dengan ni. Tak apalah, bawa dia. Pasal dia suka kan. Bawa masuk. I datang tiap-tiap hari. I dikelilingi oleh semua kakak-kakak. Masih ingat Abang Osman, Abang semualah. All the kakak-kakak ni. So ada satu production. Cik Som create this watak just for me. Jadi penyampai untuk anak raja tau. I masih ingat. That's my first pementasan. So ini terus. Ini dia cerita panjang lah Tak apa. Kita ada so, time. nak cerita pasal mak bapak sebenarnya. Yalah. So nak bilang lah macam mana mak bapak I tu ikutkan. So lepas dah masuk menari ni, keluar pula surat khabar. Surat khabar tu keluar pasal I tarian Marina Jaya pick up penonton. Keluar besar. Lepas tu kena chop lah dekat sekolah. Kena pang-pang dekat board. Sekolah madrasah kan. So Asatiza dulu maaf katalah Asatiza dulu tak macam sekarang. They are very fierce and pada diorang kalau masuk di tarian dah macam wow bergegar lah satu madrasah. So I'm the first one yang dapat tu. So panggil lah mak bapak. Panggil mak bapak turun. Itu jam juga I masuk je. Kena komplain lah. My mother dengan kaki menggeletak. I masih ingat. My mother, my father, arwah my father. Masuk, I cakap, papa satu orang je pergi, tak payah. My father cakap, tak apa, papa nak pergi. I cakap, okay. My father pergi. My mother dah menggeletar tau. So, pergi jumpa 3 orang. Masa tu ada arwah Kamil Suhaimi kan. Dia punya ni. You choose tarian atau sekolah. Choose satu je. So, my father, diorang tanya my father tau. My father boleh tanya I, Ina nak yang mana satu. So, I cakap, papa, I nak dua-dua. So, my father tukang kasih bilang, dia nak dua-dua macam mana ni Ustaz? Tak boleh. Memang tak boleh. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. So, tak benarkan. My father tanya lagi, Ina, tak boleh, kena choose satu je. My father tak cakap tau macam, Dia nak fahamkan you satu je. Tak Parents dia boleh cakap, okay, saya choose sekolah lah. Choose for This you. one, dia tarian ni, mana-mana dia boleh dapat. Dululah. So, I bilang my father, I nak dua-dua. Tapi for now, I cakap, I don't want this school. I choose nak ambil my tarian. Yeah. Because masa tu pun I berfikir, walaupun I masih darjah 6, tapi I berfikir, I can go other school. I can go other madrasah. So on that tu, I tak tahu macam mana I boleh buat decision macam itu. And my father boleh bilang tau. And my mother diam macam. Dia dah menggeletar kan. Mak kan. So my father bilang, Ustaz maaf. Saya rasa buat masa ni dia pilih untuk ke seni lah. Seni. Immediate lah, hantar surat kena buang. I get out from the school. Balik tu baru my father duduk. My mother, Ina, apa Ina nak ni sebenarnya? What you want? Okay, you dah ni bla bla bla. Papa, actually I know. There's ada another school. I tahu Abayus kan sekolah, masa tu my brother sekolah Al-Junaid. Kan ada Al-Junaid. Ayah boleh pergi dengan Abayus what. So kita pergi sekolah Al-Junaid. So I dekat Al-Junaid. So itulah ceritanya dekat Al-Junaid. So I dah slowly buat benda-benda dah pandai sembunyi-sembunyi. Dulu lagi tak ada social media. Tak tahu. Memang betul sembunyi. Buat show sembunyi-sembunyi. Buat ni sembunyi-sembunyi. You masuk And then that time Sriwana pun ada bengkel kanak-kanak kerana I. Wow. That's the history of Sriwana. Buat bengkel kanak-kanak. Dia buka ada kita panggil Tambundra. Tarian drama tari. So itu pun dia masuk. Tu masuk. Dari situlah cerita dia. So dari ni. So I pun aktif. At the same time I aktif syarahan. Sekolah I masuk. So I got both actually. I got which both. is actually the Alhamdulillah. best. And itulah I nak bilang kerana my parents is the one yang I'm so blessed lah. I'm so thankful yang for it. And I think and because my late father dia orang yang sangat into ukhrawi tau. So dia cakap no matter what you choose, it's okay. But you jangan tinggalkan what yang dia ajar lah. Macam solat. Masya Allah. That's a very good advice. So I pegang tu lah benda-benda macam tu. So Actually, kalau nak cakap gitu, your father was very brave to allow that. Because you said he is quite conservative. Betul, thank you. And Ukhrawi punya correct. oriented. And I selalu jadikan dia role model sebab dia orang yang sangat religious.
Tapi tak nampak macam Tak tadi lah, judgemental ke, very modern. Dia very modern, modern, very modern. Dia very aktif, suka seni, suka ni, karaoke tu semua. Tapi dia very strong ini ni. So I think itu yang I nampak. Macam kalau Ramadan tu hari-hari akan dengar suara dia baca Quran sekuat-kuat tau. So itu yang I rindu lah. Macam benda-benda gitu macam ya Allah. Yang I rasa didikan satu tu dia kena balance, saya rasa. Betul. Must have both. Itu yang I pegang sampai sekarang. I think it works lah. Yes, and Masya dengan Allah, cubaan sekarang dengan social media, westernization, modern lifestyle, memang amat perlu the basic. Amat perlu, kita. And I look at myself masa tu, I kecundang sekejap during academic. Memang pasal I into dance, then I masuk seni, I masuk Anugerah 12 semua kan. Yes. Mengacara kan. Memang berbakat masa tu dah start lah macam nak, pada masa tu macam nak masuk TV, nak try semua nak try. So I a bit neglecting my academic masa tu. Tapi I dah habis my syahadah semua, bahagian Arabic lah. So my father padahal dia ada impian yang sangat tinggi. Dia actually nak I nak jadi pensyarah dulu. So dia cakap make sure you jadi pensyarah lah. Pensyarah agama lah kan. So dia nak sangat, tapi dia tak sempat lah tengok I achieve all this. So pada masa tu walaupun I cakap I nak jadi pensyarah tapi tak dapat kan. I pursue my academic. That's why bila along the way tu I ingat balik, ya Allah, my father still want me to, I nak capai apa yang dia nak. InsyaAllah. Yeah, so bila my brother yang macam suggest, nak belajar balik tak? Dekat ni ada ni. So I cakap, why not Masa tu ada anak kan. So I cakap, dah anak 2 lah. I cakap, okay, my abang cakap, never too late lah. Go and belajar lah, no problem. Itu yang I start belajar, ambil diploma. So sampai ni. So I think, itulah, I just want to make my parents happy lah. Walaupun dia dah tak ada. Tapi kata orang doa tu masih tetap ada untuk dia, dan ilmu yang I ada ni insyaAllah dapat teruskan. Marina amat beruntung. I think you have the best of both worlds. And not many people have that. And Kak Linda nak cakap tadi kan Kak Linda dah cakap that you are multi-talented. So sekarang dengan nanti ijazah you, dengan your charisma, you amat fasih dalam Arab, bahasa Melayu, you can talk very well. You akan jadi pensyarah yang rasa will be very successful. Pasal you dah ada followers, you have it. So I think I'm not surprised you akan capai impian ini. Ini ikhlas daripada Kak Ina. Because I see you as very multi-talented and very intelligent. Thank you so dan tanya kepada Marina juga dan keluarga Marina. Because I think a lot of us see your family as very well-rounded. MasyaAllah. And the bonding and fun, not say religious. You are the modern Islamic family that I think kita boleh aspire. MasyaAllah. I also inspired by Kak Linda your family juga. MasyaAllah. Kita macam bila tengok ni kita happy. Dan I always learn from people. Kawan baik dengan Roisin dan Rina, I always learn from macam what you doing, you also dengan anak sangat bonding. So I rasa benda-benda gini memang sangat efektif. Sangat efektif, dan dia membuat juga kita macam rasa muda lah. Muda bukan rasa, memang look very young. Marina macam dari dulu step up with dia. Betul, kita happy kan. Macam kita relieve our younger days with correct them. Kan. Nak kena step up with dia. Betul. Thank you so much. Thank you so much for being on my show. Thank you Wang, Abang Sujimi juga. Thank you everybody. From both of us, Mamis. Assalamualaikum. All the best. Thank you. Assalamualaikum.